Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini waktu orang bercuti, ya, untuk menghadiri majlis ilmu, dan mudah-mudahan majlis ini diberkati oleh Allah, yang mana majlis untuk mendapatkan kebenaran dan untuk mendapatkan cahaya keimanan yang membawa kita ke cahaya syurga nanti, insya-Allah. Jadi kita sambung balik pelajaran kita pada pelajaran yang lepas, wasiat ke-47, ya. Kita masuk wasiat ke-47, yang mana ianya merupakan satu wasiat yang besar. Lagi 3 wasiat habis kita. Okey. Jadi wasiat yang ke-47 ialah wasiat segeralah bertaubat. Segeralah bertaubat, kerana ianya satu perkara yang besar yang kena kita ketahui bahawa bertaubat ini adalah satu perkara penting untuk kita kembali kepada Tuhan kita, ataupun untuk membersihkan diri daripada kekotoran-kekotoran dosa. Yang paling kita takut ialah dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar yang kita lakukan, ataupun dosa-dosa kecil itu kita maintain dengan kesilapan-kesilapan, dan akhirnya ia boleh menyebabkan ia menjadi dosa besar kerana kita memandang remeh kepada dosa-dosa kecil. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk membetulkan balik perjalanan kita, untuk membersihkan kita, agar kita apabila bersih diri kita, kita bertemu dengan Allah begitu mudah. Dengan arti kata lain, bila diri kita dah bersih, dosa tak ada, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Itu dia. Okey. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, in kuntil almamti bizambi fastaghfirillah wa tubi ilaihi fa innal abda idza i'tarafa bizambihi summa taba ila Allah taballahu alaihi. Baik. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau melakukan dosa dan bukan merupakan kebiasaan, maka mohonlah keampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya, kerana apabila seseorang hamba mengakui dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah, nescaya Allah akan mengampuninya. Okey. Dalam siri berkaitan dengan taubat ini, kita melihat, ya, dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Jum'ah. Okey. Kenapa Rasulullah diutuskan di antaranya? Cuba buka dalam surah Jum'ah juzuk yang ke-28. Untuk kita dibersihkan kepadanya. Surah ke-62. Ayat yang pertama kedua kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kepada mereka kitab dan al-hikmah, yakni sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Okey. Jadi ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah, yang mana di antara tujuannya ialah membacakan ayat-ayat kepada mereka. Bukan sekadar baca, mensucikan mereka. Maksudnya membersihkan diri mereka. Ya, yang tazkiyatun nufus ini ialah pembersihan diri. Jadi kita ni kena berubat untuk membersihkan diri kita, berubatkan diri kita. Kita ada penyakit zahir, okeylah, kita tahu kita ada penyakit kencing manis ke, darah tinggi ke apa ke, itu okey. Boleh diubat, senang je jumpa doktor. Ya, malas jumpa doktor itu yang jadi pergi bomoh. Sudahnya balik-balik bertambah penyakit dia. Okay, tetapi dalam bab penyakit hati ini, ia memerlukan kepada pembersihan jiwa. Ya, masalah penyakit hati adalah satu masalah yang besar. Kadang-kadang orang tu mati sebelum dia mati disebabkan masalah penyakit hati. Di mana penyakit hati inilah yang boleh menyebabkan orang yang hebat macam mana pun habis tumbang. Ya, masalah hati dia tidak dijaga elok-elok. Maka inilah Al-Quran dan Rasulullah diutuskan. Ya, Quran diturunkan, Rasulullah diutuskan untuk membersihkan umat ini. Bayangkan, dikatakan ayat, kalau kita tengok ayat ini, dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf, yakni kaum yang jahil. Kaum kafir Quraisy pada satu ketika dahulu dipandang oleh kerajaan-kerajaan besar, Raja Rom dan Parsi. Melihat mereka ini adalah Arab jahiliyah dahulu, suka berperang sesama sendiri. Ya, hanya disebabkan kita pernah cerita, tanpa seekor kuda 70 tahun peperangan. Apa tanpa kuda? Ya, kalau kita tanpa kuda okey je kan. Tapi 70 tahun peperangan. Ya, orang tu nampak, orang tu letak gandum dia di tepi satu tempat, datang seorang kabilah lain pula tengah tunggang kuda, turun-turun diikat kuda dekat sebelah gandum. Kuda dengan gandum. Ya, tahu sajalah macam ayam dengan beras. Makanlah. Jadi ialah mungkin zaman dahulu gandum bukan senang nak ditanam, apa susah kan. Akhirnya lelaki yang punya gandum nampak, marah dia kat kuda tu, pang dia tampar ni kuda. Tuan kuda tu waktu tu keluar pula. Ya, waktu dia tampar tu, pam, nampak, "Oi, apa hal kamu tampar kuda aku?" Jadi berlaku pertengkaran dan akhirnya bertumbuk dan akhirnya berbunuh. Bila bunuh aja, kabilah ni datang bela, bunuh yang seorang ni, akhirnya kabilah ni pula datang berperang 70 tahun. Ya, subhanallah, dahsyat ya. Okey. Kalau kita agaknya, kalau perang kat rumah tu perang periuk lah, pumpang kan. Baik, 70 tahun peperangan dan Rasulullah datang menyelesaikan masalah ini. Ya, menyelesaikan masalah ini. Oleh kerana itu kerajaan Rom dan Parsi menganggap orang-orang Arab, orang masyarakat jahiliah Arab dahulu, ya, suka berperang sesama sendiri. Meminta-minta, datang ke kerajaan Rom dan Parsi meminta-minta menadah tangan. Itu pasal apabila tentera Islam datang dengan kehebatan, lalu diungkitkan balik kisah ini, lalu mereka mengatakan, kami datang untuk membebaskan pengabdian manusia kepada pengabdian Allah, melepaskan daripada kegelapan dunia menuju ke terangan akhirat. Jadi itu dia, Rasulullah diutuskan. Baik, jadi dalam bab ini kita melihat apabila Rasulullah menasihatkan kepada Aisyah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau melakukan dosa bukan merupakan kebiasaan. Maksudnya bukan merupakan kebiasaan, dosa ni dibuat biasa ke? Tak, tapi kadang-kadang kita tak perasan dosa mata, ya, dosa cakap, ya, dosa apa lagi, lara kita ni berlaku, ya. Tetapi ianya dianggap sebagai dosa-dosa kecil. Boleh dihapuskan dengan apa? Dengan mengambil wuduk. Nasib baik Kak jawab. Dua-dua Kak jawab kan. Macam Kak Limatun tu lagi lama. Okey, boleh diambilkan, dihapuskan dengan mengambil wuduk. Boleh dihapuskan dengan solat, ya, dengan amal-amal soleh. Itu dosa-dosa yang kecil. Kadang-kadang ada dosa yang kita
tak sengaja. Ada dosa yang ikut hawa nafsu kita sengaja, belum lagi sampai tahap kabair, dosa besar. Maka di sana perlu kita ingat, ya, kita kena fokus dalam siri bertaubat dalam masalah-masalah dosa ini. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan kepada Ummul Mukminin bila dia melakukan kesalahan tak sama macam kita melakukan kesalahan. Ya. Bagaimana? Cuba tengok dalam surah Al-Ahzab. Kita kalau melakukan kesalahan, mungkin ada pengampunannya, dosa tu taklah banyak sangat. Ya. Tetapi bagi Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi, bila dia melakukan kesalahan, okey, cuba tengok dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, juzuk ke-21. Ayat ke-30. Kenapa? Kerana dia isteri Nabi, kita isteri orang lain, manusia yang tak diwahyukan. Silap-silap kita punya suami pun kadang-kadang lebih over daripada kita. Jadi itu pasal kesalahan kita ni taklah seteruk kesalahan isteri-isteri Nabi, yang mana isteri-isteri Nabi di bawah bimbingan orang yang soleh. Ya, seperti mana yang berlaku terhadap Nabi Lut dan Nabi Nuh. Isteri dia derhaka kepada suaminya, ya, terus Allah letakkan dalam neraka. Dan anak Nabi Nuh kita saksikan. Okey, dalam ayat yang ke-30 surah Al-Ahzab ini, juzuk ke-21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu di'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Hai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, nescaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, subhanallah. Buat kesalahan, orang Islam, mukminah, muslimah buat kesalahan, isteri Nabi buat kesalahan, tapi isteri Nabi 2 kali dosanya, yakni ditimpa 2 kali dosa yang besar. Subhanallah. Kita satu dosa, dia 2. Oleh kerana itu bukan perkara mainan. Rasulullah kata cepat beristighfar. Ya. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kamu sekalian isteri-isteri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang soleh, nescaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sedia baginya rezeki yang mulia pula. Kan? Tadi kalau dia buat kesalahan 2 kali lipat, ni buat kebaikan 2 kali lipat juga. Masya Allah. Itulah isteri-isteri Nabi. Oleh kerana itu kita menyaksikan isteri-isteri Nabi, ya, mereka berpegang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat kehidupan mereka, zuhud, ya, dahsyat, ya, sehingga kan kita menyaksikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah diberikan sebanyak 1000 dirham. 1000 dirham ke 100,000 dirham, tak ingat dah. 1000 dirham, ya, 1000 dirham, ya. Dia bahagikan. Pagi dia dapat 1000 dirham, petang dah habis dah. Kita pun mungkin juga dapat 1000 dirham habis kat orang utama ke, kan? Itu kita. Tetapi isteri-isteri Nabi tidak begitu. Ya, mereka dilatih sampai waktu nak berbuka puasa, Aisyah kata kepada bibi dia, ada tak apa yang kita nak makan hari ni? Lalu bibinya kata, ya Aisyah, kalau kamu tinggalkan 1 dirham, nescaya kita boleh beli daging.
Jadi bibitnya kata okeylah, Aisyah kata buatlah apa yang ada, ya, walaupun tak ada dah 1 dirham tu, kita makan apa yang ada. Ya, subhanallah, Ummul Mukminin, contoh yang terbaik. Ya. Jadi baik, kita tengok apa cerita seterusnya. Wahai saudari muslimahku, taubat kepada Allah merupakan jalan yang dilalui wanita muslimah untuk sampai ke Tuhannya dan menambahi keuntungan di akhirat. Tidak ada yang boleh memberikan keuntungan bagi orang-orang yang beruntung pada hari kiamat kecuali hanya taubat yang bersungguh-sungguh, yang di situ terkandung keikhlasan kepada Allah semata-mata dan dengan cara menjauhi apa yang tidak disukainya. Okey, maksudnya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya menghilangkan segala dosa-dosa kita. Syarat kita nak masuk syurga, tak ada dosa. Tu syarat dia. Okey? Walaupun sebesar zarah ataupun atom tu ada dosa, mesti dikliarkan. Oleh kerana tu, semuanya ada pada kita sekarang. Kalau kita nak bertaubat, bergantung kepada kita sekarang. Kalau kita merasakan kita ni bersih, Masya Allah, macam Rasul, ya, tak payahlah bertaubat. Sedangkan Rasulullah kata, la astaghfirannallaha fi kulli yaumin mi'atu marrah. Aku bertaubat kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. Ya, kita okey, lain kan? Cuba. Ya, paling kurang dalam zikir pagi tu ada istighfar kepada Allah 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Okey. Jadi kita kena juga carilah masa. Ya, carilah masa. Pasal apa? Taubat itu, ya. Tahu dah. Buat tu dalam video. Baik. Taubat itu, okey. Apabila yang sebaik-baik taubat, bila pertama kita teringat dosa tu. Teringat dosa dan rasa menyesal kena ada. Bukan teringat dosa, syok pula sendiri. Ya, rasa gah pula. Ya. Setengah orang dia rasa gah apa yang dibuat pada zaman jahiliah. Itu bukan cara. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita pernah berjumpa orang macam ni, kita kata apa nak digahkan, bahkan apa nak dicerita pada orang kesilapan kita. Kan Allah dah tutup aib kita, Allah dah rahsiakan aib kita. Biar kita dengan Allah je yang mengetahui, ataupun dengan orang yang pernah kita tersilap tu. Cukup uruskan kita dengan Allah. Tapi tak dicerita seolah-olah megah dengan apa yang dibuat. Na'udzubillah, itu bukan. Okey, kita teringat dosa, terus rasa menyesal, itu yang dikatakan taubat. Ya, astagfirullah. Datanglah kalimah-kalimah yang agung, astagfirullah ke apa juga kalimah yang cara bertaubat tu datang. Itu dia. Taubat. Ini taubat yang paling baik. Dan kedua, taubat yang kita ucapkan ucapan istighfar itu. Okey, istighfar tu. Okey. Lepas tu adalah berbagai cara yang kita gunakan. Ya, ataupun kalau kesalahan dengan orang lain ada cara dia, tetapi kita fokus dalam bab menyesal ini. Okey. Bila teringat dosa kat mana saja, dia tidak semestinya kita ni bertaubat di atas tikar sejadah, ya, ataupun lepas solat tu. Itu okeylah, buatlah, tak menjadi masalah. Ya, tetapi bila kita teringat je, tiba-tiba datang memori tengah bawa kereta kan, datang kisah-kisah lama, istighfar terus, astagfirullah, kenapa aku dulu kan. Itu dikira taubat. Kerana apa? Pembersihan diri ini menjaminkan syurga. Bayangkan kalau kita ikhlas bertaubat kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah yang penuh dosa pada kisah-kisah lalu kita. Tak nafikan Allah bagi petunjuk kita pada hari ini, menyebabkan kita cuba nak settlekan dosa-dosa lalu, ya, buat. Kerana umur kita masih ada, nafas kita masih bergerak. Takkan nak tunggu sampai mana Fir'aun yang tenggelam dah timbul balik itu, tenggelam tu timbul balik kejap tu, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Taubat terima tak? Taubat tak terima. Dah dekat kerongkong. Itu pasal kalimah yang diucap itu sebelum sampai kerongkong, la ilaha illallah, yang Rasulullah kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, tu sebelum sampai ke kerongkong. Kerana kita dah ceritakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, waktu kematian kita tu semua datang.
Dan kita menyaksikan apa yang sebelum ini kita tidak pernah menyaksikan. Malaikat maut kita saksikan. Malaikat yang duduk antara sebelum kehadiran malaikat maut sepanjang sejauh mata memandang itu sedang duduk di kiri kanan kita. Semua dah kita saksikan. Itulah datang dalam surah Al-Munafiqun tu, rasa nak bertaubat, ya, tapi dah tak guna. Jadi kita tengok macam mana kisah Fir'aun nak bertaubat dalam surah Yunus. Itu yang kita tidak mahu. Kalau boleh minta Allah jangan sampai di tahap yang begitu. Dalam surah Yunus ayat ke-90. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Yunus, surah ke-10 ayat ke-90. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kami melepasi Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginayainya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nampak dah ayat dia? Wa ana minal muslimin. Aku masuk Islam. Masya Allah. Fir'aun masuk Islam, ya, di saat-saat nyawanya dah sampai kerongkong, ya, subhanallah. Jadi dalam ayat ini jelas kepada kita bagaimana kedudukan kalimah la ilaha illallah. Ya Rasulullah kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sebelum sampai ke kerongkong. Dengan arti kata lain, taubat yang ikhlas mesti berlaku dalam keadaan yang begini. Kalau kita nak bersihkan diri, inilah waktu dia. Kita tak tahu, siapa pun tak tahu, ya, bila dia akan mati. Kita tidak ada perjanjian dengan Allah waktu mati kita, melainkan Allah je yang tahu. Kita tak ada tahu dalam bab ini. Kita bukan para nabi yang malaikat maut datang, Allah kata suruh dia buat pilihan nak mati ke tidak. Tak. Kita akan mati bila-bila masa. Dalam usia yang zaman sekarang ni pun kita tak tahu, ya. Depan mata kita orang mati. Kecil, muda, tua, semuanya mati. Kaya, miskin, semuanya mati. Ya, waktu sekarang berbagai-bagai bentuk kematian yang kita sendiri tak sangka. Ya, dengan penyakit, budak muda kencing manis dah ada dah. Subhanallah, 21 tahun baru kahwin dah ada kencing manis. Itu pun terkejut. Kan? Itu belum lagi yang aksiden bukan kehendak dia. Ya, orang pun melanggar tiba-tiba. Nauzubillah min zalik. Kan? Tapi Allah panjangkan umur saya. Ya Allah, aksiden dua kali aksiden. Teruk rasa. Yang patah tangan teruk. Kereta terbalik okey lagi. Ya. Tapi ada sebelum tu, ya. Saya teringat waktu zaman muda-muda tu, kan, kecil-kecil dulu, terjatuh dalam sungai tu, dah nak mati dah. Orang budak tu tarik rambut. Kita tak kerti berenang waktu tu. Lepas tu kat Pakistan, kita tengok Hindustan naik loncat-loncat kereta api, kan, jenis naik bas. Kalau kita tahan bas, kan, Pakistan ni kalau orang lelaki tahan bas, dia buat dek je. Bukan buat dek apa, dia slow je. Jangan haraplah kita bas tu berhenti. Kita kena lari, kejar bas meloncat, kan. Bagus tu, dia sudah exercise tu bagus, kan. Perempuan tahan bas? Berhenti, dia berhenti. Perempuan tahan bas, dia berhenti. Orang lelaki tak.
Ya Allah. Saya tengok kawan saya baru belajar pakai seluar kurta tu. Ya, seluar kurta tu dia tak ada getah, dia pakai tali. Bayangkan, tengah nak loncat, tali tu buka. Terus tak jadi naik kan. Masalah. Ni kereta api. Kita nak ikut style orang Pakistan juga. Ya, kereta api mula nak berjalan, ya. Saya boleh meloncat ke dah mula laju lah kan. Meloncat ke apa? Kat tepi tu nak pergi ke sebelah, dia tak ada laluan apa pintu, dia kena loncat. Loncat tak lepas, dapat pegang tiang apa tepi pintu tu je, batang yang pegang tu kan. Dah mula licin, orang tepi tu semua menjerit dah. Kasut satu dah terbuka. Kita cuba nak selamat kan, terbuka kasut, jatuh kat rail dia. Saya kata macam mana ni aku ni, nak lepas ke tidak lepas? Lepas memang pak kata kena dinding tu, masuk bawah tu mati kan. Dah rasa dah tak larat dah nak jatuh dah. Tiba-tiba muncul seorang. Alhamdulillah orang lelaki besar, dia terus tarik. Sampai Islamabad terus demam. Subhanallah. Tapi kalau nak jadi cerita agenda Hindustan memang jadilah kan. Pertemuan. Okey. Tapi itu dua perkara yang berlaku pada saya. Allah selamatkan saya. Lepas tu yang ni lah aksiden ni. Tak apalah. Okey, jadi masalah kematian ya, yang datang mengejut, yang sama ada kita dan bertaubat atau tidak tu. Tapi saya mengharap ya ibu-ibu, ya dalam bab ini biarlah kita teruskan dalam keadaan kita yang bernyawa begini, bertaubat, beristighfarlah, jangan tunggu bila-bila. Mudah-mudahan mungkin taubat kita pada hari ini menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Itu yang kita harapkan. Ya. Okey, baik. Wahai saudari muslimahku, perhatikanlah ayat yang menyerumu agar bertaubat, firman-Nya. Okey, buka surah Ghafir, surah Az-Zumar. Ini di antara surah yang bagi saya amat tertarik, ya. Menarik sekali ayat dalam surah Az-Zumar ini. Ayat yang ke 53. Surah ke-39 juzuk ke-24 ayat ke-53. Kalau kita memahami dalam bahasa Arab, ayat ini memujuk, Allah memujuk kita. Subhanallah. Az-Zumar. Maha suci Allah yang maha hebat, maha perkasa. Dia tidak perlu memujuk hamba-Nya. Tetapi sifat yang maha agung tu, yang maha pengasih dan maha penyayang, dia memujuk hamba-Nya. Ya, kalau kita lah orang besar kan, kita bos, lantak kamulah, nak jadi apa jadilah, ya. Tetapi Allah tidak begitu. Allah tetap telah mengambil perjanjian dengan hamba-Nya, nak apa, kasih sayangnya mendahului segala-galanya. Kasih sayangnya mendahului kemarahannya, dan dia tidak akan menzalimi hamba-Nya, lalu diberikan petunjuk. Okey, kita lihat ayat yang ke-53 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Nampak? Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa Allah mengatakan, wahai hambaku, ya, dilembutkan ucapan wahai hambaku yang disayangi, ya, jangan kamu melampaui batas dari hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka
sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Ya, sekarang kita nak tengok bagaimana Allah katakan ayat ini. Okey, kalau dia kata rujuk kepada surah An-Nisa, ayat tu berkaitan sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik kepadanya, dan dia mengampun dosa yang lain kepada siapa yang dikehendakinya. Okey. Jadi kita melihat dalam dosa-dosa ini bagaimana Allah mengatakan, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas. Apa melampaui batas tu? Datang hadis qudsi yang pernah kita bicarakan, wahai hamba-Ku, ya ibadi, kalau kamu datang dengan dosa kamu sebanyak langit dan bumi, ataupun dosa-dosa kamu mencicah kaki langit itu sendiri, banyak tak dosa tu? Kamu datang bertemu dengan aku dan kamu mohon keampunan kepadaku, aku akan ampuni kamu, aku tak peduli. Subhanallah. Ungkapan yang cukup dahsyat dari Tuhan kita yang bernama Allah. Ini keimanan kita dengan nama Allah tu begini kita faham. Tidak seperti orang kafir faham dengan nama Allah, kan? Yang jadi isu dulu tu, kita faham Allah yang bersifat pengampun, kita bawa dosa yang banyak mana sekalipun, ya, pasti dia akan ampunkan. Subhanallah. Kalau seorang lelaki itu pernah membunuh 99 orang dan akhirnya dibunuh 100 orang, berapa kabair dilakukan? Dosa besar? 100 dosa besar. Takkan kita buat macam tu, 100 dosa besar. Tetapi akhirnya dalam hadis mengatakan Allah ampunkan dia. Janji kita datang bertaubat. Tu je, memerlukan kita datang bertaubat dan ikhlaskan taubat kita dan tak nak buat lagi. Maka disitulah datang pengampunan yang maha agung dan maha hebat. Ya, dan bila kita dah bertaubat, jangan kata oh Allah dah ampunkan. Tak, ya, kita harap Allah ampunkan. Teruskan taubat dan istighfar. Ya, teruskan. Okey, kita tengok ya dalam ayat ni. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya, kembali kepada Tuhan dengan arti kata bertaubat, serahkan diri kita, ikhlaskan diri kita sebelum sampai azab. Yang mana azab yang datang kita tak tahu apa azab yang datang. Dalam sekelip mata kalau Allah nak cabutkan nikmat yang ada pada kita, dicabutkan. Pernah saya ceritakan, orang yang berpangkat besar dicabut sekelip mata depan mata kita, habis terus tidak berfungsi, yang lumpuh terus. Subhanallah. Pergi ke Australia, pergi ke China untuk perubatan, tak berjaya juga. Ya, stroke. Waktu itu majlis besar, hari bulan Ramadan, nak berpuasa dengan orang besar, Allah cabut 1-2 orang ni, terus lumpuh. Dan subhanallah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ya, ikut apa yang diturunkan. Ini yang maksud ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut sunnahnya, ikut seperti mana yang diturunkan, bukan boleh dicipta reka sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedari. Ya, datang kematian tiba-tiba dan nak buat apa-apa tak dan kan. Bagi saya waktu aksiden tu sekelip mata, zap, imbasan putih sekelip mata, zap kata. Terus senyap kejap, ya, senyap kejap, lepas tu cek dulu. Kok kita pun terbayang kok dah ada alam roh ke kan. Tapi dan memang dan mengucap la ilaha illallah, pum, terbalik tu senyap je kan. Cek dulu kaki, pasal dah pernah patah tu, cek patah ke. Oh, tak patah, tangan tu. Okey, alhamdulillah. Cek, lepas tu baru nak cari jalan keluar, cuma jadi nak cepat tu pasal dah terbau minyak kan, takut meletup.
nasib baik ada pintu jalan keluar balik. Okey, jadi mengejut macam tu. Subhanallahnya, bila teringat mengejut macam tu, tak boleh nak agak kedudukan kita macam mana. Kalaulah tidak rahmat Allah, ya, tak panjang umur tu, sampai kat situ je. Okey, jadi kalau dah sampai macam tu, memang tak sempat nak ucap apa-apa, ya, memang tak sempat ucap apa-apa. Okey, jadi dan ikutlah sebaik-baik yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedari. Ya, berapa ramai orang yang tidur malam bangun pagi tak bangun dah. Ya, kejut-kejut, ya, me'ah bangun me'ah, tengok-tengok keras, kejut atas, kaki pun ikut sama. Kan dah keras, tak sedar. Ya, bila dia mati. Subhanallah, ya. Ataupun antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah, sedangkan aku sungguh-sungguhnya termasuk orang yang mempermain-mainkan agama. Auzubillah. Ya. Ini menyesal. Biasanya penyesalan ini yang Rasulullah ingatkan, dia ada dua tempat penyesalan. Pertama, sebelum kita mati. Dan kedua, selepas kita mati. Selepas kita mati dan sebelum kita mati. Kalau sebelum kita mati itu macam Fir'aun, rugi. Sebelum kita mati, macam orang yang mati lepas membunuh 100 orang tu, okey. Ya. Itu tak apa. Dalam Al-Quran, cuba tengok dalam surah Al-Munafiqun. Nak ceritakan bagaimana mereka yang mati di saat-saat akhir begitu takut sangat-sangat. Surah Al-Munafiqun, surah ke juzuk ke-28. Surah ke-63, ya. Ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa kamu tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Apa dia dalam ayat ni? Kita lihat, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Maksudnya, nak tangguh mati waktu yang dekat. Bukan nak lama. Bukannya, ya Allah, aku dah nak mati ni, tolong bagi aku setahun lagi. Tak. Kalau ikutkan, nakkan mati ni, ya, dia nak tangguh berapa second ataupun 1 minit, 2 minit, tu je. Waktu dekat tu yang dia nak, sikit je. Pasal apa? Di ayat ni dikatakan, sebab aku nak bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Seolah-olah menunjukkan menginfakkan harta itu main peranan di hari nak mati itu. Ditunjukkan kelebihannya. Waktu tu baru nak tulis wasiat. Kalau 3 Abdul dah tak dan dah. Ya? Tengah-tengah nazar tu adik-beradik dah bertengkar dah. Nak harta. Dah mati tu terus bagi faraid. Diktator dia, kan? Dah tak sempat. Dia nak bagikan harta tu about dalam 1 minit. Aku boleh bernafas ni. Okey, pertama wasiatkan, ya, harta ni si fulan anak yatim, rumah kebajikan begini-begini. Okey, ya Allah ampunkan dosaku. Itu je nak. Itu je. Dan tak dan, kan? Memang tak dan.
Waktu itulah baru dia tahu ya betapa nilainya 1 minit di saat-saat nazak ni. 1 minit. Sedangkan kalau ikutkan kita beristighfar dalam 1 minit, Masya-Allah, kan 10 kali itu boleh keluar dari mulut kita. Tapi waktu tu 1 minit berharga. Ya, ibu-ibu cuba tahan nafas 1 minit, tengok. Ya, saya confirm ibu-ibu tak mampu. Paling kurang 45 second je. Ya. Pasal apa? Betapa pentingnya. Bila saya kadang-kadang itu yang datang terfikir, ya Allah, tiap nafas yang kita tarik ni ya, satu nikmat yang besar sebenarnya. Itu saya kata, kita pun memang kadang-kadang teringat cuba tahan kan. Nafas 1 minit tak mampu. Saya mampu 1 minit lebih sikit-sikit kan. Tapi kalau Allah tahan kita terus, itu yang jadi sesak asma pun cukup dah kan. Kena asma pun dah separuh mati dah. Ya, saya tengok budak kena asma tu, la ilaha illallah. Ya, budak jagaan saya, ya Allah, teruk jadi muka dia dah lain apa, kita naik kecut kan. Subhanallah, ini kan pula saat-saat mati dah tersedak nak napas tu kan. Tercekik ya. Ya. Itulah jadi macam Firaun itulah. Dah tak macam ni, dah tak laku dah taubat kan. Rasulullah kata 2 tempat yang tidak diterima taubat. Pertama, waktu dah nazak. Kerana pintu taubat masih terbuka. Dikatakan 70 tahun atau 40 tahun perjalanan di arah barat sana. Dan akan tertutup pada hari pertama, hari kiamat. Ya, dunia dah nak kiamat tu, matahari terbit sebelah barat tertutup. Dan lepas tu yang kedua, hari ini. Okey, bayangkan kenapa dia tertutup. Itu yang kita kata dia telah menyaksikan perkara-perkara yang besar. Dalam kes kematian dia menyaksikan malaikat yang tak pernah disaksikan. 2 malaikat muncul. Pertama, malaikat yang membawa kain kafan dan bau harum-haruman, atau kain kafan yang busuk, bau yang busuk bagi orang yang berdosa. Dan kedua, malaikat maut datang. Dan riwayat yang lain mengatakan, saya tengok riwayat itu bertaraf hasan, orang yang kita sayangi datang, syaitan berbentuk orang yang kita sayangi. Satu riwayat daif, satu riwayat hasan. Okey. Syaitan datang bentuk, ya kak sayang siapa? Sayang ni, siapa ke nama ni kan. Dia datang nanti, mama ya tinggalkan Islam, masuk begitu, pujukan-pujukan. Ya, dia saat-saat terakhir. Itu pasal kita katakan sayang seseorang berpada-pada, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Kalau kita tak sayang kerana Allah, ya, sayanglah seorang itu berpada-pada, ditakuti dia menjadi orang yang paling benci satu hari. Maksudnya kalau kita tak sayang kerana Allah, itu yang akan mengganggu kita di hari-hari kematian. Ya. Susah. Itu pasal Allah jadikan ujian yang terakhir di akhir hayat kita ni. Ini dunia ni, kita hidup ni ujian ni. Ya, semua ada markah ni. Ya, apa yang kita buat, point kan. Yang tak baik, dia tolak. Dan kemuncak hari akhir tu adalah kemuncak poin yang besar, sama ada kita berjaya ataupun tidak. Okey, baik. Bila dia nakkan umur dia yang dipanjangkan walaupun 1 minit, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguh kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah takkan tangguh. Kita bukan Nabi yang diberikan pilihan. Ya, kalau Nabi Musa apabila dia tak nak mati, lalu diarahkan malaikat mau tanya, berapa lama kamu nak hidup? Kamu letak tangan kamu kepada bulu, kepada kulit lembu, lepas tu tengok berapa banyak bulu yang melekat. Ya, kalau banyak itu, maka itulah nyawa yang akan diberikan. 1 bulu 1 tahun. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Mati. Malaikat maut kata mati. Baik aku mati sekarang, dapat bertemu dengan Allah. Jadi itu dia, Nabi Musa yang diberi pilihan. Ataupun kita bukan Nabi Daud, yang mana Nabi Adam telah memberikan peruntukan umurnya 40 tahun pada Nabi Daud. Ya, sampai Nabi Adam pun terlupa hari kematian dia. Malaikat maut datang pada umurnya yang telah dikurangkan sebanyak 40. Dikatakan umur aku ada lagi. Lalu malaikat maut katakan, kamu telah beri kepada cucu kamu Daud. Terlupa Adam, terlupalah kita semua. Itu pasal kita ni pelupa. Ya, ngapai Quran tak lekat-lekat, ngapai doa pun lupa aja, kan?
Jadi disebabkan itulah, maka umur kita hanya Allah yang mengetahui. Okey, kita tengok di masih lagi di langit dalam peristiwa tu. Hadis sahih. Ya, hadis sahih. Begitu pula firman-Nya yang lain, wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Bertaubat kerana dosa dan kesalahan termasuk suatu yang wajib dilakukan secara langsung dan terus menerus, baik dosa kecil maupun besar. Ya, telah diturunkan wahyu yang jelas maknanya yang menganjur perbuatan ini, sebagaimana firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Okey, dalam konteks ini kita kena faham, kita bertaubat direct kepada Allah, bukan melalui perantaraan manusia. Seperti mana yang dibuat oleh orang Kristian, dia kena masuk ke dalam tempat taubat dia tu dan mengakui kesalahan dia. Okey, kononnya dia akan diampunkan. Bukan begitu. Kita taubat terus kepada Allah, dan bukan juga kepada Rasulullah yang telah wafat. Waktu Rasulullah hidup, para sahabat minta dia doakan, itu lain. Tetapi sekarang waktu wafat ini tidak boleh, kerana dia dah wafat. Maka taubat kita kepada Allah. Kalau kita ambil juga Rasulullah ataupun orang-orang yang dianggap orang soleh, kononnya wali lah, apa tu, karamah lah, bertaubat melalui orang kubur, syirik hukumnya. Tetapi itu yang berlaku di Mekah sekarang ni. Di Madinah, sekelompok golongan-golongan, kononnya atas nama mutawif, ataupun orang yang bawa itulah mutawif itulah, ya, umrah guide tu, ya, dia menggunakan dalil. Oleh kerana itu saya kata berhati-hati, terutamanya orang Indonesia yang berada di sana, digunakan dalil apa. Saya terkejut waktu tu, dia tak tahu saya pun handle group, kita pun belajar, ya. Tiba-tiba dia boleh mengeluarkan dalil dalam suratul Nisa. Cuba buka suratul Nisa. Dia kata, ibu-ibu nanti pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah mohon taubat padanya. Ayat ke-64 digunakan dalilnya. Saya terkejut. Habis je turun tu, terus saya pegang dia. Entah tahu dah apa yang entah buat ni syirik. Kan? Lepas tu dia tanya, awak belajar mana? Dia nak hentam kita, kalau kita belajar Madinah kena dah. Kan? Dia cop berbagai-bagai. Okey, kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menginayai dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Okey, dalam ayat ni maksudnya kamu datang kepada Rasulullah. Jadi mereka kata kena datang ke kubur Rasulullah, dan melalui Rasulullah itu, ya, dan mungkin mereka menganggap Rasulullah tu hidup seperti mana hidup kita ni. Jadi kita katakan masalah ni syirik. Kerana ada kelompok yang belajar di Madinah, bukan Universiti Madinah tapi di luar, di Kuba tu, ada kelompok dia, pelajar-pelajar Indonesia buat benda-benda yang macam ni. Ya, jadi saya bila bukan salah faham. Dan memang tafsir mereka begitu. Ya, mereka setengah menganggap bahawa Rasulullah walaupun dalam kubur masih hidup, ya, tapi hidup yang dimaksudkan itu yang kita kata tak boleh dikomparekan kehidupan kita di alam roh dengan kehidupan kita di sini.
Kehidupan kita di sini, okey, nak bagi apa pun bagilah hujah. Tetapi kehidupan di alam roh mesti ada dalil, mesti ada fakta Quran dan sunnah, kerana kita telah melepasi alam yang lain. Macam mana hidup dalam baby, hidup dalam perut kita? Boleh kita nak kata hidup macam kita? Lain. Dia makan kot tali pusat, dia bernafas macam mana kan? Dan kalau dah over dew tu, dia akan menyebabkan efek yang lain kan? Jadi itu baru dalam perut kita. Bagaimana pula di luar kan? Mesti ada dalil. Itu dalil doktor lah yang akan buat fakta-fakta. Begitu juga dengan alam yang ada pada kita yang tak nampak ni. Dia kategorikan alam gaib dengan alam yang macam gas-gas oksigen, karbon dioksida kan, boleh dinampak melalui paling kurang mikroskop kan. Tetapi bila sampai tahap macam malaikat syaitan, mesti ada dalil. Itu yang jadi masalah masyarakat kita. Dia tak boleh nak timbangkan. Dia cuba katakan kehidupan yang gaib tu sama dengan diri dia. Habislah. Dia kata jin makan. Mulalah dengar malam-malam keruk kat dapur belakang tu. Itu jin lah makan. Dia ingat jin tu makan macam kita makan. Betul jin makan, tapi cara makan tu Allah yang tahu kan. Ini mulalah risau, jin makan tu tulang ayam yang kita tak habis ni. Salah faham berlaku. Disamakan. Dan begitu juga bila kita berada di alam roh, tak sama kehidupan dia. Kita hidup alam roh, ya, tak sama dengan alam sekarang. Mulalah kita bawa kita punya cerita, mak bapak rindu alam roh tu, ya, dia akan balik pada hari Jumaat. Ada yang kata hari Jumaat, ada yang balik hari raya. Ya, kalau pernah dengar lah kan. Amboi mak. Ini yang agak sukar kita membicarakan. Bila kita katakan tak ada dalil, mereka marah. Mereka kata kita berbagai-bagai. Sikit-sikit nak dalil. Masalah alam gaib, fakta mesti ada. Ianya berkaitan dengan, masalahnya dia akan berkaitan dengan amalan-amalan. Mulalah duduk kat kubur tu, ya, duduk banner satu pondok kecil, duduk seorang tu baca sampai 40 hari. Kononnya nak mengelakkan malaikat tu datang soal jawab. Dia ingat malaikat tu ikut arahan dia ke apa? Malaikat ikut arahan Allah. Bila masuk, dalam hadis tu, bila masuk je terus malaikat datang. Rasulullah kubur tu baru je, lalu istaghfiru li akhikum, minta mohon keampunan pada Allah orang yang dalam kubur, dan sabatkan, kekal, kuatkan dia, mantapkan. Kenapa? Dia sedang disoal. Sedang. Tak, itu lain. Dahsyat. Tiba-tiba kita pun ikut, orang dalam kubur tu macam kita. Mulalah start hari ke-7 mula kan. Hari ke-7 pecah perut, pecah mata, pecah tabung. Pecah tabung tu dah habis duit tu kan. Nak buat kenduri, dia datang masalah alam roh, guna akal, habis. Datang pula orang Hindu, kata orang yang mati tu, dia mati akan menjelma 1000 tahun kemudian dalam bentuk yang sama. Dia akal. Datang pula orang Cina, ya, kita pun tumpang semangkuk. Kalau roh jahat tu muncul sebagai hantu kan. Mulalah dalam minda kita hantu pocongnya, hantu apa lagi muncul keluar. Itu belum lagi, ya, ada pula cerita Melayu yang ikut style. Kononnya nampak roh kan. Roh ni berbicara, orang ni pernah begini-begini. Tapi siapa yang berupa tu Ustaz? Datang tu. Apa dia? Saya macam ofis saya dekat depan kubur Piramli tu kan. Masa dia baru meninggal, Piramli datang. dia baru nampak. Pandai. Tak adalah cerita je tu Kak. Pasal kita dapat cerita daripada orang, tu yang masalahnya. Orang pula jenis bukan je orang yang soleh macam 3 kurun terbaik kan, orang yang suka gempak kita. Macam zaman dulu bapak kata, kamu jangan keluar malam-malam, nak maghrib ni disorok hantu kopek ke apa nama kan. Jangan, anak pun tak berani keluar malam, bapak je boleh keluar. Bapak duduk kedai kopi lepak je, alhamdulillah anak tak kacau kan. Kes tu je. Tapi bila dibuat jadi macam tu, dia jadi i'tiqad. Banyak benda-benda yang kita maaf kata, adat-adat Melayu, peribahasa Melayu mempengaruhi dalam sistem agama kita, minda kita, kehidupan kita. Yang saya kata, apa kaitan makan dalam periuk dengan hujan turun? Orang dahulu kata, muncul bintang tu, tanda bintang tu akan memberi hujan. Itu syirik. Okey, kalau bintang tu, dia kata muncul bintang tu, tanda hujan turun, tak apa. Bukan bintang tu yang menyebabkan hujan, itu tak apa.
Tapi kalau dia i'tikad bintang tu menyebabkan hujan, syirik. Ini orang masyarakat Melayu, jangan makan dalam periuk, nanti kahwin hari hujan. Apa kait periuk dengan hujan kan? Satu benda yang tak logik. Ya, orang kata itu pepatah. Apa orang simpulan bahasa ada patah. Tapi masalahnya perkahwinan, saya teringat abang saya kahwin hari hujan, ada orang yang bercakap macam tu. Agak dia tu dulu makan dalam periuk tu, kahwin hari hujan. Nampak tu i'tikad, jadi i'tikad. Tak kena pergi ceramah. Oh, ceramah kat kampung lah. Itu belum lagi. Ustaz, orang kata yang lepas 7 tapak baru malaikat datang. Tak ada. Kalau dalam hadis tu Rasulullah berdiri atas kubur, Rasulullah bercakap, malaikat tu dah datang. Macam mana 7 langkah tu? Lepas tu yang dikaitkan anak orang bila budak anak gadis nyanyi di dapur. Dia menyanyi di dapur tengah masak, menyanyi habis senduk dibuat mikrofon apa kan. Orang kata apa? Kahwin dengan orang tua kan. Apa kaitan? Mungkinlah kaitan tu kata orang tak suka ke apa kan. Tapi zaman sekarang dah tak peduli dah. Kahwin orang tua ke, orang dah susah nak kahwin under tu kan. Baik kahwin orang tua lah kan. Jadi benda-benda macam ni kita pun pening kepala. Pepatah-pepatih orang tua dahulu kadang-kadang bawa benda yang tak baik. Baik, berhenti kat sini kot. Okey, ada apa soalan? Kita stop kat sini. Ada pen, boleh pinjam pen tak? Terima kasih. Ada apa soalan? Macam kirim salam kat Rasul kalau pergi Mekah. Okey, kirim salam pada Rasul. Sebenarnya ianya tidak ada dalil, disebabkan Rasulullah SAW mengarahkan kita berselawat ke atasnya. Di mana kamu berselawat, selawat kamu akan sampai kepadaku. Itu noktah yang amat penting. Dalil sahih. Adapun kirim salam macam itu tidak ada kecuali di waktu hidupnya. Okey. Kalau hadis mengatakan kamu selawatlah di mana kamu berada, selawat kamu akan disampaikan kepadaku. Maksudnya, nampak tak? Ini persoalan gaib yang mana diketengahkan hadis sahih. Kita beriman selawat itu dah sampai kepada Rasulullah. Tak payah kirim salam. Tetapi masalahnya orang ni tunggu orang pergi Mekah barulah nak kirim salam. Kan? Jadi masalah. Ianya tidak ada. Tak. Ingat ya, tidak ada satu dalil menunjukkan kirim salam itu ada sampai pada Rasulullah. Tetapi yang ada dalil selawat yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad sekarang ni terus sampai. Bagaimana? Orang akan bertanya bagaimana? Persoalan ini pertama hadis sahih, saya beriman. Saya tak akan tanya bagaimana kerana hadis sahih. Dan kedua ianya persoalan ghaib, yang mana hanya Allah yang mengetahui bagaimana ianya sampai, ya, bagaimana ahli para syuhada mendapat rezeki, Allah saja yang mengetahui. Kita beriman. Selesai. Oleh kerana itu kita kena berdiri dengan dalil. Islam kalau berdiri dengan akal habis. Jadi ramai orang suruh kirim salam. Ni kita nak pergi umrah. Saya insya-Allah kalau tak ada halangan bulan 3 ni saya pergi umrah. Kau ada nak kirim salam. Ya. Saya takut kerana ini di antara kisah-kisah yang waktu kami pengalaman belajar di Pakistan. Orang grup Beralwi ni dia mempercayai Rasulullah hidup. Hidup macam hidup kita ni lah, tapi di alam roh. Dia hidup sampai seorang ketua Beralwi itu dapat tipu masyarakat kampung tu, ya, ramai pengikut dia. Dia kata sesungguhnya Rasulullah telah bagi isyarat kepada aku dia nak datang ke Pakistan. Jadi kita kena kumpulkan tiket untuk dia. Oh, Masya Allah kan. Bagaimana penipuan berlaku. Ya subhanallah. Ya, itu yang berlaku. Tapi badan Rasulullah masih tak reput. Okay, badan Rasulullah tidak reput. Okay. Ini kisah penipuan lah. Tapi dalam hadis Rasulullah mengatakan badan para nabi tidak makan di tanah. Para nabi semua tak makan. Wa'imma para syuhada wallahu a'lam. Dikatakan begitu juga. Itu dalil tak dapat kita ni. Tetapi dikatakan begitu dalam peristiwa makam syuhada tu kan. Ya, asalnya dia betul-betul dekat kaki bukit Uhud. Tahu ke makam syuhada? Ya, waktu kita sampai, bas kita sampai tu kan, kat makam syuhada biasa kita pergi kat mana dulu? Makam ke bukit ke?
Ya, ke pergi kat pasar-pasar tepi tu tu. Ya ke? Kak Zara selalu pergi, mesti pergi makam. Yang lain tu pergi tengok apa kurma ke, tengok apa daun apa? Bunga Fatimah apa? Kembang Fatimah tu kan. Untuk apa tu? Saya teringat, saya pun beli. Waktu saya kerja sana saya beli. Kita fikir apa? Waktu tu badan dah naik. Okey, nak kuruskan badan kan. Kita beli bunga Fatimah tu, rebus, minum air dia. Rupanya untuk orang beranak lah. Sebaik tak beranak. Okey. Jadi makam syuhada tu dikatakan dalam tahun 40-an ke 50-an hujan lebat turun. Bila hujan lebat turun, dia terhakis tau. Dia korek tanah tu, mayat timbul. Itu yang diubah sedikit ke arah sana tu. Itu dikatakan begitu. Berapa lama dah meninggal Ustaz? Lepas berapa lama perang tu yang timbul? Dikatakan baru lagi berlaku dalam tahun 40-an, 50-an yang lepas. Baru diangkat, dipindahkan. Kalau saya baca buku sejarah dia lah. Okey, ada apa lagi? Ya. Itu persoalan yang timbul ya. Untuk umrah adakah tawaf wida'? Yang biasanya haji. Dan kita melihat ada satu hadis mengarahkan tawaf wida' untuk siapa yang nak meninggalkan Mekah. Dia tidak kira umrah ke tak umrah ke. Kalau ikutkan, wallahualam, jika ada perbahasan yang berlaku, nanti saya refer balik. Ya, mengconfusekan saya sebenarnya. Ada orang bertanya juga dulu. Tapi dalam hadis lafaz yang umum mengatakan sebelum kamu meninggalkan Mekah, maka buatkan wida' tu. Wallahualam. Nanti saya buat saya cek balik, saya terperinci. So kalau ada tawaf wida' tu kita boleh buat bila-bila masa, hari last day ke atau kita tengok keadaan, pasal dia tidak sama di zaman dahulu kan. Zaman dahulu tidak ada time departure dia. Unta tu nak, dia dah siap, unta tu ikut je. Tapi sekarang kita dah ada apa? Pertama masalah flight, okey, bas yang menunggu, dan kedua kesebukan tempat tu. Okey, kadang-kadang kesebukan itu terpaksa kita pergi awal. Kalau terutamanya musim orang crowded tu kan, bukan senang nak ni. Maka di situ kita atas budi bicara. Kalau kita sangka boleh lewat, tak lagi baik. Tapi kalau tak boleh lewat, buat awal. Dan tak menjadi masalah kita masuk balik ke apa kan. Tapi janganlah terlampau awal sangat. Dan minum kopi, dan masak Maggi, duduk lepak, tidur lagi kan. Tapi kita tengoklah keadaan. Sebaik-baiknya hampir keluar. Tapi kalau dah tak boleh, awalkan sikit pun tak apa. Mahram. Mahram. Orang yang berihram. kalau dah tak ada doa-doa atau Okey, dalam hadis Rasulullah mengatakan berkaitan dengan raudhah itu, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Maksudnya di antara mimbar dan rumah aku, kubur itulah. Asalnya kubur tu rumah Aisyah. Jadi adalah taman di antara taman syurga. Jadi adakah berdoa di situ, itu terpulang, tetapi dari asar yang kita dapati bahawa Rasulullah SAW selalu melakukan solat sunat di situ. Dia akan cari ada satu tiang tu, saya tak ingat nama tiang tu, ya, dia akan selalu berada di belakang tiang tu untuk melakukan solat sunat di raudhah tu. Jadi ianya tak menjadi masalah kalau kita duduk ke, berdoa ke, apa yang manfaat. Untuk ayat atau untuk perempuan kecil tak apa. Solat tak boleh nak berdoa pun dia orang semua cepat-cepat pasal macam susah nak masuk situ Ustaz. Tak apa, insya-Allah itu hanya inilah, tapi kita nak juga kan. Orang kata doa mustajab ke apa, wallahu alam, dan kita melihat kerana mustajabnya doa kita tu pasal kita bermusafir dalam amal soleh, dan tempat pula tempat yang baik. Tak ada certain time, kalau dah habis time dia tak boleh masuk. Okey. depan makan tu tak ada apa-apa lah. Depan makam tak ada apa-apa, hanya kita bagi salam saja. Itu je.
Jangan pula pergi ke yang dibuat setengah masyarakat pergi ke nampak tak? Kita menghadapi masalah masyarakat Malaysia ni, awak nak membuat kerja umrah, kerja yang terbaik di sisi Allah dengan kos yang banyak. Pergi ke Padang Arafah, pergi ke Jabal Rahmah, pergi tulis nama atas batu. Ya. Apa dia tulis atas nama atas batu tu? Kononnya Jabal Rahmah itu adalah tempat pertemuan Adam dengan Hawa. Jadi kita pun nak temukan kita dengan siapa, minta jodoh kat situ. Dia tulis, misalnya dia tulislah nama di atas batu, ya, Dolah kahwin Joya. Okey, kononnya dengan harapan balik nanti dapatlah kahwin dengan Joya, kan? Ini semua khurafat waktu berada di Padang Arafah. Rasanya kena buat juga khurafat haji, kan? Khurafat orang yang berada di Melaka. Nauzubillah min zalik. Siap sembahyang sunat. Tahu tak saya pergi tahun berapa, yang tahun 2010 rasanya. Saya pergi naik Jabal Nur, Gua Hira tu. Ya. Sibuk dia pun nak semayang sunat kat situ. La ilaha illallah. Yang saya syok tu, kami masuk malam tu, kita terkejut beruk, kan? Gelap kan? Tak bawa pelita, tak bawa. Tiba-tiba orang ada pula tangkap gambar tu, terkejut. Ada macam satu tunggul apa, duduk diam macam tu. Saya kata dalam hati kan, kita dah tak syok, suspend. Ini mesti orang ingat malaikat Jibril ke, Iqra, nak suruh Muhammad Iqra. Rupanya ada orang betapa kat situ, orang Indonesia. Tengok benda khurafat berlaku dalam siri-siri yang begini. Ya. Ya. Tak yang kata solat sunat yang kat Hijri Ismail. Tak ada. Yang ada sunat dalam ni di belakang makam Ibrahim. Cuma orang suka solat dalam Hijri Ismail tu sebenarnya disebabkan dalam Kaabah. Itu je. Dan ianya tak menjadi masalah. Cuma leceh sikit. Kadang-kadang dah bercampur lelaki perempuan lah solat kat situ. Orang-orang yang duduk pula jenis orang-orang yang apa, Turki kan. Masya Allah. Kalau orang Turki tu kalau dah pegang tangan, jangan harap nak lepas. Ya, dengan badan dia Masya Allah tabarakallah juga. Ya, sihat. Ustaz, sebenarnya orang duk peluk-peluk dekat Kaabah tu, duk cium-cium betul-betul. Dia hanging ya. Dia tahu satu lah doa apa. Kalau cium Hajar Aswad mungkin, tapi dia letakkan tu wallahu alam, saya pun tak berapa kepastian. Tetapi Rasulullah pernah berkata, kalau seorang lelaki yang pernah yang melawan dalam siri dakwah Rasulullah tu, dia katakan walaupun dia berpaut pada Kaabah. Agak menarik dalam bab tu, nanti saya pun tak berani nak kata, ya, adakah perbuatan itu dilarang? Ya, bahagian tu je, bahagian yang lepas pintu tu, adakah ia dilarang? Wallahu alam. Saya kena rujuk balik. Banyak kurang saya ni maklumat, dah lama tak ke Mekah. Bawa grup Muhammadiyah. Cuti sekolah. 1 bulan, mungkin 1 bulan 3. Wallahu alam bisawab. Itu je yang boleh jawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu dari kelemahan saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka